Tokoh agama itu menjawab, jenis selendang tudung yang kamu pakai ini semua bukan sekadar tudung biasa, tetapi ia merupakan pakaian bercorak politik. Ada tak boleh? Kalau nak pakai mini tutup, nak pakai tutup sikit, pakaian itu ditakrifkan sebagai pakaian politik. Oleh itu berubah. Ini contoh yang dibawa daripada Maghrib lah. Mungkin benda ini tak berlaku lagi di tempat kita dan kemungkinan akan datang takut terasuk. Saya masih ingat, tuan mungkin masih ingat. Walau waktu saya duduk kerja dulu, saya ingat anak pakai songkok ke, kamu nak pakai kopiah ke, kamu tak nak pakai, tak ada masalah apa. Kita pun tahu sebagai pegawai dan kaki tangan di pejabat ni takkanlah kita nak pakai selekeh. Tahu dah cukup dengan pakaian yang orang kata apa yang sesuai atau pakaian yang smart. Bukanlah kepian nak pakai kepian pun kepian. Tahu tuan-tuan. Saya ingat lepas elok lepas raya 1999 masuk tahun 2000, mana dibenarkan ke tangan kerajaan pakai kepian putih. Pasal ditakrifkan kepian putih adalah pakai politik. Sebab dia tak katalah ini orang pas ni pakai politik. Tapi maksudnya tak. Ya saya waktu tu Ustaz nak masuk TV pun kenal songkok. Kalau nak pakai, lebih baik tak pakai langsung. Akhir sekali kawan saya tak pakai, tak jadi menteri lah, songkok mendarat. Api tengah menjadi mana pun tak ada apa, songkok tak ada, jadi habis semua. Kepiak pun tak ada, semua. Jadi hak mana pun tak boleh pakai dari dia. Rasa kita takut. Dalam bab ni rasa tuan-tuan minta maaf lah kalau kita rasa tak suruh. Tapi itulah bahasa. Maka lebih baik menggali sing dia tak buang serban. Kenapa diberi kelonggaran oleh JPJ kepada orang yang pakai serban untuk tak pakai topi kelana? Kita ingatkan dulu orang masa tu topi kelana tak akan terkecuali daripada siapa-siapa. Kecuali keistimewaan diberi kepada menggali serban. Pakai tali part-part juga ramai dipertimbangkanlah, maka masuklah serban kita juga. Jadi hebat dia. Harjit S. Kuno tu seorang dia yang boleh pakai serban masuk TV. Sampai dari dulu sampai sekarang dan selama-lama. Tak ada orang lain. Saya berani cakap ni kerana saya diharapkan gitu. Waktu duduk di bertugas itu. Ustaz, kami nak buat rakaman tajuk ini untuk tujuan ini. Tapi nak minta satu yang tak pakai songkok. Saya pun bukan hantu apa sangat nak bak songkok ni. Bagi saya tak ada kira apa. Pakai songkok pun sunat. Pakai piak macam ni pun sunat. Yang afdal ni serban. Baru ada hukum berbeza. Saya nak pakai kepiak putih ni. Kalau saya tu biasa putih lagi pula kepiak putih ni ringan. Songkok ni rasa berat. Kotor sikit tak boleh basuh. Tu dia tak ada apa-apa. Kena hujan tak boleh. Kita anak kampung kan ada payung selalu. Kena hujan naik. Jadi keras balik bulu ni. Nak boleh lembut balik, tengok hujan. Dan misalnya kalau tak ada masalah. Tapi dia tu saya kata macam ni lah. Saya ni kalau nak suruh pakai songkok, nak suruh nak pakai kepiak ni kata. Cari orang ni. Tak diberi. Saya tak pernah minta. Lillahi tuan-tuan, saya tak pernah minta rakaman-rakaman TV yang saya tak pernah sekali minta nak hello kepada penerbit yang kita nak buat. Tak. Bukan sombong apa tidak. Yang maknanya kita ni bukan peringkat untuk nak cakap dalam TV yang juta penonton tak mampu. Dari sudut itu lagilah pula kalau masalah-masalah yang jenis on-call. Kemuskilan yang on-call. Berapa kali minta saya satu pun saya tak tunai. Kecuali yang saya tunai ialah
Mula-mula nak keluar Metro Ahad. Soal apa Metro Ahad tu? Saya kata tu boleh. Pasal soalan mau dulu. Pihak wartawan Metro Ahad pertama-tama sekali, iaitu namanya Nosya. Dia kata, Ustaz, apa Ustaz? Soalan saya terima, saya bawa ke Ustaz. Tu boleh. Okey lah, saya dah. Tak apa. Dah lah saya rojok sana, rojok sini. Jawab. Ongkos tak boleh. Lepas tu dah masuk jalur, masih tak ambil tempat tu. Tu yang Metro Ahad tak ada apa-apa lah. Jadi nak cerita bukan apa sangat, bukan kita nak dengar, tapi kita merasakan apa sangat dengan orang tu pakai putih, dengan orang tu pakai sokok, dengan apa semua. Lepas tu ada hak tak pakai. Tak benar, dia tak pakai sokok, tak pakai ketiak pun, semayang biasa. Kenapa kita letak benda tu penting? Kecuali kalau kita berbincang pada peringkat yang bukan makam awal. Ni nak naik peringkat makam hati, peringkat apa ya? Tapi kalau peringkat makam awal, itu tak ada cukup. Tapi ini sudah masuk di sini sampai hak ni di sini. Berarti tuan pergilah sekarang di tempat mana pun kalau pakai tuan dulu. Akhir sekali SB nak masuk majlis kita pun dia pakai putih lah. Dia tak aku kalau kita tak pakai putih orang udah putih dia tak dia putih. Kalau kuat janggut dia ambil 3 bulan. Dia pun prepare taruh janggut dulu agak kena sabar dan janggut dia baru dia pergi ke bahan janggut ni. Tapi tak SP itu lah. Tapi SP pun alhamdulillah tuan ada tugas lah. Masa ada tugas Allah ceramah sikit untuk ada hak yang pihak uniform pun kena pancuk air tu semua tu. Tapi waktu dia pencen dia jadi ketua cawangan dia mujuk dia tugas, mula bertugas pergi dengar ceramah, tugas dia akhir benda tu masuk al-hidayah min Allah. Ramai dah tuan-tuan lah. Sebab tu kita tak boleh bermarah sangat kat mereka ni. Dengan marah, ya alhamdulillah. Kita pun kan kita katakan, kalau kita bagi ilmu, mudah-mudahan pukul 9 suku lah. Tuan tak apa saya nak ambil tajuk ni. Tapi dah lama ini dia jadi sikit kan. Okap lah. Ini antara pengalaman dan orang kata kisah-kisah yang Dr. Yusuf bertemu. Okap lahu qala al-Almani al-Akbar fi Tunis. Innahu Zaitaibi. Sebelum ini, kata Dr. Yusuf, seorang sekularis terbesar di Tunisia. Ini tempat Abbasi Madani. Tunisia ni tuan-tuan, kalau ingat tadi dalam 18 tahun yang lalu, FIS berkuasa di Tunisia. Dari segi pilihan raya. Pilihan raya FIS ni, FIS yang penuhnya saya tak ingat ni, tapi maknanya Parti Islam Tunisia ni dipimpin oleh Syekh Al-Dr. Abbasi Madani. Algeria. Abbasi Madani ni menang di Algeria. Akhir sekali mereka tak patuh keputusan itu sendiri sehingga pemimpin ini dipenjarakan. Saya pun tak tahu lah maklumat sekarang ni. Dr. Abbasi Madani ini dia dibebaskan atau semoga Allah Ta'ala berbuat maklumat kita. Ya. Sudah dibebaskan. Tak dibuang daerah, buang negeri. Dalam pada saya nak sebut Abbasi Madani ini, kita nak relatekan dengan apa yang kita bincangkan sekarang ni yang berkisah bawah. Dalam setahun atau 2 tahun begitu, sebab tahun 90 lah saya tak ingat 94 ke 93 begitulah 93 sampai 95 dalam lebih kurang tahun-tahun itu. Kebetulan satu seminar
atau dia panggil daurah khasah lil a'immah al-Islami, kedua lil alam al-Islami, maknanya untuk seminar imam-imam besar seluruh dunia Islam yang berlaku dibuat di Marrakesh yang saya sebut tadi di Maghrib ini, Marrakesh itu. Jadi 63 buah negara hadir, termasuklah juga imam besar Masjidil Haram waktu itu. Dan yang mewakili Malaysia saya seorangnya, ada kira imam besar seorang ini. Lepas tu dari Thailand, dari Indonesia. Jadi 63. Di celah tu saya bertemu dengan Algeria ni, wakil Algeria. Kita ingat kok kita boleh cakap dengan dia, sembang dengan dia dari segi kedudukan ambasiman dia ni. Apabila saya tanya dia bagaimana keadaan sekarang di apa ni, di Algeria tentang umat Islam, kif al-muslimun, sya'ul al-muslimun di apa ni, Aljazair, di Algeria ni. Kita tanya khabar dia bagaimana kif apa ni, Syekh Al-Qasim Madani. Dia tak apa nak layan, dia kata buat fisik. Walaan fisik. Makna dia lah ni dalam menjawab. Dia bilang. Ini kalau ini amal tu. Ini Allah Alam dia tu kan. Jadi ni kita tak boleh cerita. Ada harfi langsung. Walau saya waktu itu bukan nak semakat kaki apa. Tapi kita dah. Takkanlah imam besar tak ada harfi dalam kepala. Mak apa kamu mewakili Algeria ada tak? Yang mewakili Indonesia tu seorang yang doktor lah, PhD dia. Daripada salah semua universiti yang mewakili imam Indonesia. Ramai itu tuan-tuan. Dan waktu itu, macam saya kata tadi, imam besar Masjidil Haram dan imam besar Al-Azhar sendiri. Dan ditubuhlah komiti waktu itu sebagai komiti masjid-masjid seluruh dunia. Jadi wallahualam yang sebelah timur ni dia pilih Malaysia. Jadi saya pun naklah duduk dalam komiti itu masa tu. Diperkenalkan dari Malaysia gini-gini apa semua waktu itu. Tapi nak ceritanya tadi sampai kosong pemikiran jenis-jenis orang ni. Sepatut dia lah lebih ke hadapan. Dan apa salahnya kita nak sembang waktu ini. Bagaimana gerakan Islam di sana apa semua. Keprihatinan kita. Tapi sampai rosak macam tu. Ini tuan Arab pun sekarang ini minta maaf lah walaupun bukan semua. Tapi oleh kerana yang ini masuk, maka itulah negara-negara mereka jadi macam ni. Dan kita timbang takut benda ni sampai ke peringkat kita. Seorang psikologi terbesar di Tunisia berkata, pakaian seperti itu yang tudung tadi membawa kecenderungan pergaulan. Sama dengan pahaman apa ni orang di Perancis. Perancis sampai sekarang. Wallahualam kalau tuan-tuan pergi ke apa tu, nak pergi ke pergi ke Perancis ni. Apa tu? Mesti lupa. Paris ni, tuan-tuan nak pergi ke Paris. Memang tak boleh pakai tudung. Saya dengan sekarang pun dia jadi pengarah Jabatan Agama Perak sekarang. Datuk Muhammad Mansur. Saya daripada Heathrow Airport pergi ke Paris sama dengan dia. Sampai di airport tak bagi masuk. Pasal tudung. Isteri dia. Jadi kita pun Alhamdulillah Tuhan dulu timur idea. Masuk kedai souvenir di airport. Beli topi. Topi orang perempuan ada bunga biru. Topi dia tu ada bunga dia. Tapi tudung tak buka, selalu topi. Topi tak dalam fashion. Lepas kat tengok, ini fashion mana pula ada tudung, ada topi dia atas. Boleh tak nak buat? Allah, tapi terfikir sampai macam ni. Kita keluar ni sampai macam ni. Rasa. Sama sekarang ni tuan-tuan, apabila kita dicuba dilevelkan sebagai